Selamat datang ke rancangan Bicara. Malam ini, CEO terbaru Yayasan Mendaki menjadi tamu istimewa Bicara. Cik Mulia Hashim baru 7 bulan memegang kerusi panas Mendaki yang dianggap satu daripada 2 institusi terpenting masyarakat Melayu tempatan selain MUIS. Pemilihan Cik Mulia selaku CEO Mendaki lewat tahun lalu dianggap ramai pemerhati sebagai pilihan yang tepat disebabkan latar belakang beliau selama 30 tahun dalam bidang pendidikan, memandangkan tumpuan utama Mendaki adalah pendidikan anak-anak Melayu. Mantan pengetua sekolah dan superintenden kelompok sekolah di Kementerian Pendidikan ini bukan setakat berjaya dalam kerjaya. Sebagai ibu 3 anak, beliau juga berjaya mengasuh anak sulungnya, Rene Yuana, menjulang ijazah kepujian kelas pertama dari NTU, sekaligus memenangi anugerah kecemerlangan Mendaki pada 2007. Dalam wawancara ini, Bicara cuba mencungkil pemikiran dan pandangan beliau mengenai pendidikan anak Melayu. Apakah yang kurang dalam mengasuh anak di kalangan ibu bapa kita? Dan apakah jawapan Mendaki kepada isu yang hangat diperbincangkan masyarakat baru-baru ini, iaitu desakan supaya skim yuran tuition pengajian tinggi TTFS disemak dan dijadikan lebih fleksibel? Cik Mulia Hashim, selamat datang ke rancangan Bicara. Terima kasih. Baik, soalan pertama saya kepada anda ialah mengenai subsidi yuran tuition pengajian tinggi atau TTFS Ramai pihak termasuk para pemimpin masyarakat kini mendesak supaya ukur taraf TTFS disemak dan dijadikan lebih fleksibel Kita belum lagi mendapat jawapan tuntas daripada pihak Mendaki dalam hal ini Apakah Mendaki akan menyahut desakan-desakan tersebut? Ya, memang benar. Sejak kebelakangan ini kami telah menerima banyak seruan daripada masyarakat kita supaya syarat-syarat untuk TTFS ini disimak semula. Dan kami faham keperluan masyarakat dan kehendak masyarakat ini. Pertama sekali saya rasa penting bagi masyarakat memahami kedudukan perkara. Mendaki sebagai badan yang mentadbir TTFS ini mengikut syarat yang dan garis pandu untuk melaksanakan TTFS ini. Kriteria atau syarat-syarat untuk TTFS ini tidak ditetapkan oleh Mendaki dan bermakna ini luar daripada skop kerja kami di Mendaki. Bagaimanapun kita biasa atau selalu mendengar keluhan-keluhan sebahagian anggota masyarakat yang menyatakannya bahawa mereka tidak diberikan subsidi atau subsidi penuh dari TTFS Di atas kertas memang kalau diikutkan mereka tidak memenuhi ukur tara ketat subsidi tersebut. Tapi pada hakikatnya kalau didengar keluhan mereka, seharusnya mereka diberikan subsidi atau subsidi penuh Jadi kenapa sampai terjadi begini? Sebenarnya dalam mentadbirkan TTFS ini Mendaki telah memberi pelonggaran di mana pendapatan keluarga tidak lebih daripada $3,000 ataupun keluarga yang berpendapatan lebih daripada $3,000. Mendaki telah meneliti permohonan secara case by case untuk memastikan yang segala apa yang kita boleh beri dalam bentuk bantuan diberikan. Contoh yang saya boleh berikan ialah keluarga yang berpendapatan yang lebih sedikit daripada $3,000 mungkin menghadapi kos-kos tinggi, kos-kos perubatan tinggi dan sebagainya. Dan kes-kes ini kami telah dapat memberikan subsidi yang mereka perlukan. Berapa banyak kes-kes demikian Anda menyatakan bahawa Mendaki bersikap lebih fleksibel sebenarnya dalam memberikan subsidi TTFS Tapi berapa banyak kes-kes demikian yang Anda tunaikan hasrat mereka? Tahun lepas seramai 2,000 pemohon, 2,000 lebih yang memohon TTFS, segelintir saja yang sebenarnya tidak mendapat TTFS, yang keluar daripada syarat-syarat TTFS. Dan dalam golongan ini yang tidak dapat TTFS, kami dapati pendapatan keluarga
sangat tinggi. Lebih daripada 4,000 sehingga 12 ke 15,000 dolar. Jadi golongan ini memang mendaki tidak dapat menolong kerana tidak memenuhi syarahat. Saya rasa itu mungkin kerana pendapat mereka bahawa itu hak mereka. Hak mereka sebagai seorang Melayu mungkin, dan mereka berasa ini satu mereka berhaklah ke atas TTFS ni. Tapi yang melebihi tidak banyak nombornya, tidak banyak peratusnya. Antara soalan yang dipertanyakan masyarakat ialah lazimnya ya, mengapa jumlah yang besar diketepikan oleh TTFS ya dan dipindahkan ke sebuah dana lain ya seperti EDF misalnya. Dan kalau kita ikutkan perangkaan tahun lalu ya bukan sedikit ya, banyak sehingga 16 juta dolar ya. Ada yang bertanya mengapa tidak dimanfaatkan sepenuhnya setiap tahun dana TTFS ini ya untuk keperluan para pelajar pengajian tinggi, memandangkan lebih ramai anak Melayu kini melanjutkan pelajaran ke universiti dalam maupun di luar negara ya. Ini lagi sekali saya rasa kalau masyarakat tahu tentang bagaimana wang ini disalurkan, mungkin mereka faham. Sebenarnya Mendaki tidak pernah menghadkan jumlah yang akan diberi sebagai subsidi tertiary tuition fee ini. Setiap permohonan yang memenuhi syarat akan diberikan TTFS ini. Jadi kita tidak pernah menghadkan jumlah setiap tahun. Sebenarnya setelah beberapa tahun ini kita dapat melihat peningkatan anak-anak kita ya, jumlah anak-anak kita yang sekarang boleh ke tertiary level, dan ini bermakna jumlah yang diberi secara melalui TTFS ini juga bertambah, dan walaupun permohonan meningkat, jumlah yang tidak diberi juga meningkat. Kalau diamati statistik saya, cuma dalam tahun 2005 dan 2006 kita dapati jumlah ini meningkat. Kenapa ya? Kenapa? Ini kerana ramai yang sekarang berkemampuan dan mendapat pendapatan yang lebih tinggi daripada 3,000 dolar. Jadi bermaksud ya kalau boleh dihabiskan dana tersebut ya, setiap tahun Mendaki akan menghabiskan dengan baik keperluan. Saya memang benar ya. Jadi kami tidak pernah ada sebagai target atau satu jumlah yang kami khaskan untuk tertiary tuition fee ini. Baik, dari perspektif Mendaki ya, mungkin tanggapan atau salah faham yang bagaimana ya yang selalu Mendaki hadapi secara langsung ya daripada masyarakat berhubung TTFS ini. Saya rasa pertama kali mungkin Mendaki dilihat oleh masyarakat sebagai terlalu inflexible, terlalu keras dengan syarat-syarat kami, seperti pendapatan pertama, seperti siapa yang harus disarankan untuk menjadi guarantor, ya, dan lain lagi seperti tanggapan Mendaki hanya menolong orang-orang yang dikenali. Saya rasa ketiga-tiga tanggapan ini tidak betul. Tentang pendapatan yang kita telah jelaskan itu adalah syarat pemerintah. Dan dalam mentadbirkan TTFS ini, kami telah melonggarkan syarat pendapatan ini supaya pemohon yang mungkin terlebih sedikit daripada 3,000 ini kami dapat tolong. Mungkin saya ambil peluang ini untuk menjelaskan ya, kami faham pendapatan keluarga selalunya berubah. Dan jika pendapatan keluarga itu berubah menjadikan mereka layak untuk menerima TTFS ini, mereka boleh bermohon untuk menggunakan TTFS walaupun mungkin dah ke tahun kedua atau ke tahun ketiga. Kerana permohonan yang kami uruskan di peringkat tahun pertama mereka layak ke tertiary education, dan selagi mereka layak, kami berikan TTFS untuk sepenuh pembelajaran itu, ya, maknanya 3 atau 4 tahun. Mungkin dalam 3 atau 4 tahun ini pendapatan family keluarga mungkin berubah.
lebih daripada 3,000. Dan ini menjadikan soalan yang kami terima selalu bahawa ada orang yang pendapatan keluarganya lebih daripada 3,000 dan mereka kenapa dapat TTFS. Jadi saya rasa ini mungkin satu perkara yang masyarakat tidak tahu, dan saya rasa di sinilah saya rasa Mendaki perlu berusaha untuk meningkatkan kesedaran melalui communication yang lebih jelas. Are you sure my daughter can be discharged? Don't worry, she will recover soon. Diagnosis salah membawa kepada pembedahan yang tidak. Kami sayang sama kamu, Jelita. Kamu sudah terperdaya oleh tipuannya. Dia sudah milik Bayu. Jelita, Selasa 9.30 malam hanya di Suria. Baik, ya, dengan lebih banyak anak Melayu kita kini ke poli dan juga ke universiti, ya, apakah Mendaki akan memohon kepada pemerintah supaya menaikkan jumlah wang TTFS yang diberikan setiap tahun, memandangkan tiada semakan dilakukan sejak 20 tahun skim ini dilaksanakan? Saya rasa tak ada sebab yang kuat bagi Mendaki untuk memohon pemerintah supaya meninggikan lagi grant ini, kerana kalau kita lihat tidak pernah situasi berlaku di mana lebih banyak pemohon daripada wang yang telah kami terima dalam bentuk TTFS ini. Jadi bukan suatu isu, ya? Ini bukan isunya, ya. Baik, Cik Mulia, memandang ke hadapan dalam usaha untuk membantu anak-anak Melayu, apakah Mendaki juga akan menimbangkan untuk memberikan beasiswa bagi pengajian yang lebih tinggi misalnya seperti pengajian PhD? Sekarang belum diberikan beasiswa sedemikian, Ini sebagai suatu pendekatan baru untuk meningkatkan lagi profil pendidikan anak-anak Melayu kita. Adakah itu akan dipertimbangkan? Tentu sekali. Ini satu lagi usaha yang berterusan bagi pihak kami untuk memberi perhatian kepada golongan yang sebelum ini kami dapat menolong. Sebenarnya skim-skim untuk membantu postgraduate kami terpaksa fikirkan dengan secara dalam kerana kosnya teramat tinggi, dan kita harus juga tidak lari daripada matlamat pertama, iaitu menolong meninggikan lagi graduate first degree sebelum kita pergi ke post degree. Jadi untuk jawapan itu, ia memang benar, Mendaki terus berusaha untuk sekarang mencari jalan-jalan lain untuk membantu postgraduate setelah mendapat mungkin pada masa kinilah setelah mendapat reserve dan mendapat ruang yang lebih besar untuk menolong postgraduate studies. Dan kami juga harus pastikan bidang-bidang graduate studies ini masyarakat kita, kerana jumlah ia besar dan resources kita limited, kami harus fikirkan mungkin fikirkan tentang bidang-bidang mana yang masyarakat perlu sebelum kami melakarkan program-program sedemikian. Baik, kami di pihak media sering juga mendapat aduan daripada sebahagian anggota masyarakat yang menyatakan bahawa mereka mahu melanjutkan pelajaran, misal kata ke peringkat master atau PhD, dan mahu mendapatkan bantuan wang daripada Mendaki misalnya, tapi tidak mendapat bantuan seperti yang diinginkan. Mengapa sampai terjadi demikian? Iya, kerana pada masa kini kita tidak ada program untuk menolong secara grant ataupun subsidi untuk postgraduate studies. Program-program seperti ini yang telah saya katakan adalah sangat, kami harus berfikir dengan lebih mendalam lagi jika kami mahu program-program seperti ini, kerana ia melibatkan wang yang besar, jumlah yang sangat besar. Jadi pada masa kini sebenarnya Mendaki menolong pemohon postgraduate ni supaya meminta bantuan daripada badan lain seperti Lee Foundation, Lian Foundation dan sebagainya. Dan ramai yang telah mendapat pertolongan daripada institusi atau badan-badan ini melalui Mendaki. Sudah sekitar 6 atau 7 bulan anda memimpin Mendaki sekarang ini. Sebagai orang luar dari latar belakang pendidikan, ingin saya tanyakan dari kacamata anda,
Apa agaknya cabaran-cabaran baru yang mendatang untuk masyarakat Melayu ya dalam bidang pendidikan? Pada saya cabarannya ialah bagaimana kita akan membawa masyarakat kita ke tahap yang satu lagi supaya kita dapat terus maju. Maksud saya kita mungkin tidak dapat memikirkan pencapaian ataupun improvement secara incremental. Mungkin kita perlu fikirkan bagaimana kita dapat the next quantum leap supaya kita dapat memikirkan bukan untuk mengejar national figures tetapi lebih daripada itu. Dalam segi ini saya rasa kita mesti faham pendidikan itu tahap pencapaian pendidikan tidak terletak kepada seseorang atau satu badan saja. Tidak, maksudnya bukan tanggungjawab Mendaki dan bukan tanggungjawab ibu bapa saja, tapi tanggungjawab segala lapisan masyarakat untuk bekerjasama untuk memastikan sebenarnya apa yang menyebabkan pencapaian kita tidak dapat meninggi dan bagaimana kita akan menanganilah cabaran ini. Kita juga tahu bahawa pencapaian pendidikan tidak ditentukan oleh pendapatan keluarga itu. Sebenarnya apa yang lebih penting ialah ekologi sekitaran keluarga itu. Keluarga yang mantap, keluarga yang faham dengan keperluan masa depan. Banyak examples yang kita dapati daripada masyarakat kita bagaimana anak-anak yang datang daripada golongan rendah, golongan pendapatan rendah telah mencapai kejayaan. Jadi ini bukan soal pendapatan, tapi soal environment, family environment. Jadi kalau kita faham ini sekitaran ini dan faktor-faktor lain di dalam dan di luar keluarga, di dalam dan di luar masyarakat, saya rasa kita dapat sama-sama memikirkan apa yang kita harus adakan dan apa yang kita harus beri fokus supaya kita dapat quantum leap ni lah. Macam-macam. Faizal Zahid dan Lisa Wati. Siapa yang kenal? Putus cinta. Anak, putus cinta. Tapi kenapa kau buat macam tu? Macam-macam Azmir. Esok 8:30 malam di Suria. What's the worst word you can possibly imagine? Next on Octo's Film Art. Don't miss Keira Knightley, James McAvoy, I saw him with my own eyes. and Saoirse Ronan in the critically acclaimed film. From the director of Pride and Prejudice, Atonement. Tomorrow, 10 p.m. on Octo's Film Art, World's Best. Dapur rumah Puan Safiah ini berkonsepkan moden dan amat praktikal. Dapur ini sememangnya cukup luas dan selesa. Menyediakan masakan untuk keluarga adalah rutin yang menyeronokkan. Ikuti siri terbaru Dapur Idaman Ahad 10:30 malam di Suria. Gila, minggu ini. Setiap kali ada model-model baru telefon yang keluar, dia mesti beli. Tak cukup apa? Gajinya beribu. Mana pergi duit dia? Perlukah anda barang-barang sebegini? Jangan sampai gila gadget. Kalau pantang ada produk baru keluar, mesti nak beli. Benda-benda ni semua kan teknologi. Nanti saya tak nak orang cakap saya ketinggalan zaman. Drama seri terbaru, Gila. Esok 9:30 malam hanya di Suria. Anda mempunyai wadah. Wadahnya ialah mendaki ya. Budaya yang bagaimana yang anda mahu lihat ya semakin tumbuh di kalangan orang-orang kita? Satu daripada mungkin secara budaya yang kita perlu terapkan dalam masyarakat kita ialah budaya ambil tahu
ingin ambil tahu, dan budaya mengambil pelajaran daripada pengalaman orang lain. Saya juga percaya jika ibu bapa kita dapat menggunakan rangkaian sosial mereka dengan lebih efektif, bukan hanya untuk kebudayaan dan bukan saja untuk hiburan. Rangkaian-rangkaian sosial ini boleh kita gunakan untuk berkongsi maklumat tentang apa yang mereka boleh menggunakan untuk menyokong pelajaran anak-anak mereka. Saya teringat semasa saya menjadi pengetua sekolah rendah, sering kali saya lihat ibu bapa daripada golongan bukan Melayu yang berada di bawah-bawah kolom ataupun di kedai-kedai kopi, mereka akan bersama dan membongkar beg-beg anak-anak mereka, mengambil tahu apa yang ditulis guru dalam mungkin buku diary ataupun compare results, test ke ataupun spelling list ke ataupun worksheet. Jadi dalam berkongsi ataupun dalam membandingkan kerja-kerja anak-anak mereka, mereka dapat tahu yang ada kaedah-kaedah yang mungkin lebih efektif untuk menolong anak-anak mereka. Dan bukan saja mereka berkongsi, mereka juga kembali ke sekolah, bertanya kepada guru-guru bagaimana mereka boleh dapat yang sama, worksheet yang sama ataupun resources yang sama supaya anak mereka tidak ketinggalan. Jadi melalui saya sedar bahawa walaupun mungkin ada ibu-ibu selalunya ibu-ibu lah, ibu-ibu yang tidak bekerja, yang selalu menghantar anak-anak ke sekolah seperti ibu-ibu kita juga, tapi cara mereka bergaul dan cara mereka mengambil kesempatan semasa bergaul itu berbeza. Mungkin ibu-ibu kita perlu lebih berbual tentang perkara-perkara seperti itu. Anda menyatakan yang bahawa para ibu bapa Melayu kurang melakukan kaedah sedemikian? Tidak ramai yang datang ke sekolah untuk menanya tentang apa-apa yang mereka perhati atau mereka dapati anak-anak lain di kelas lain yang dapat. Jadi itu bermakna mereka sama ada mereka tidak in the first place berkongsi bersama-sama tentang pelajaran anak mereka, ataupun mereka tidak ada kemampuan atau kepercayaan yang mereka boleh bertanya, yang mereka boleh datang ke sekolah dan menuntut demand lah, the same kind of treatment untuk anak-anak mereka lah, supaya mereka dapat. Misalnya begini, saya rasa ramai anak-anak, ramai ibu bapa bukan Melayu sering datang ke sekolah jika mereka mendapat buku-buku tidak diperiksa oleh guru-guru. Kadang-kadang kalau tak diperiksa 2-3 hari pun mereka akan datang bertanya kepada guru-guru atau bertanya kepada saya sebagai pengetua, kenapa guru ini tidak berbuat demikian. Jarang sekali saya dapati ibu-ibu dan bapa-bapa kita daripada golongan masyarakat kita yang datang berbuat demikian. Maksud saya ini sebenarnya satu perkara penting. Mereka tidak boleh berkata yang mereka apa nak buat mereka pelajaran mereka rendah dan mereka tidak tahu siapa yang nak tanya. Sebenarnya mereka boleh berbuat demikian, datang ke sekolah dan tanya guru-guru atau pengetua sekolah. Dan melihat pada ruang lebih besar bagi anda secara peribadi apa agaknya erti kemajuan bagi masyarakat Melayu dalam erti pendidikan, sosial dan sebagainya? Ya, secara spontan saya rasa kalau badan-badan bantu diri seperti Mendaki dah tak ada bisnes tu, maknanya kita dapatlah pencapaian yang kita harapkan. Maksud saya kalau badan-badan bantu diri tidak perlu menangani masalah-masalah sosial, menghabiskan resources, national resources as well as community resources untuk memastikan anak-anak keluarga kita tidak di tepi pantai, membasmikan masalah-masalah dadah dan sebagainya. Saya rasa itu satu pencapaian yang kita harapkan. Baik, dalam mendekati lebih ramai golongan pertengahan pula
usaha bagaimana yang akan diperkukuhkan lagi bagi pihak mendaki dan CLF? Kami faham bahawa mungkin golongan pertengahan tidak merasa bahawa mendaki ini satu badan yang memenuhi keperluan mereka, kerana banyak-banyak program termasuk TTFS tidak dapat mereka nikmati. Program-program kami bertujuan untuk menolong masyarakat yang bergaji rendah. Jadi dalam hal ini saya rasa mendaki perlu memikir kembali pendekatan kepada masyarakat yang bergolongan pertengahan. Mungkin kita harus beredar daripada konsep kita membantu, tapi kepada konsep kita bersama berganding bahu dengan golongan pertengahan. Dalam perkara ini saya rasa yang penting mendaki perlu menunjukkan kita relevan di dalam masyarakat. Mungkin program-program kita harus memikirkan program yang meningkatkan lagi kelas pertengahan melalui training programs untuk PMETs ataupun mengaturkan sesi-sesi bertukar fikiran, sesi-sesi networking sessions yang lebih relevan lah untuk golongan pertengahan ini. Baik, Cik Mulia Hashim, terima kasih kerana sudi berbicara dengan kita untuk kali ini. Terima kasih.